Jadi tuan-tuan boleh bayang tak, katakan saya bagi kuliah di sini, ini contoh dulu lah kan, dan saya paling kurang ada 7 bidang, contoh kan. Tuan-tuan yang mendengar semua ada 7 bidang. Cuba boleh bayangkan tak, macam mana dunia keilmuan Islam satu ketika dahulu. Yang duduk belajar juga adalah orang yang sangat berilmu. Yang duduk belajar sangat berilmu. Lepas orang mengajar, dia kan duduk bawah. Orang lain pula datang duduk depan dia, mengajar pula ilmu yang lain. Maknanya budaya itu berterusan menuntut ilmu tu. Hari ini syabas dan tahniah tuan-tuan sekalian duduk dalam majlis ilmu ni kan. Sebab apa? Sebab itulah budaya Islam, dia tidak terhenti di situ. Itu hukum yang ketiga, dia panggil fardu kifayah aini. Dan yang keempat, hukum menuntut ilmu. Yang keempat, harus ni apa? Ilmu-ilmu yang bahaya. Ilmu-ilmu yang bahaya, menuntutnya hukumnya harus mengamalkan haram. Apa contoh ilmu-ilmu yang bahaya ke apa ke? Ilmu mencuri. Mencuri ni ada ilmu dia juga. Mencuri ada ilmu juga. Belajar harus mengamalkan haram. Kenapa nak belajar ilmu macam ini? Supaya kita tahu macam mana pekerjaan seorang pencuri ni. Kita boleh macam mana mengatasi dia. Kan? Harus belajar, harus mengamalkan haram. Jangan pula pergi belajar ilmu mencuri, lepas tu test lah dekat masjid negeri ni, mengamalkan haram. Belajar harus mengamalkan haram. Apa contoh lagi? Contohnya ilmu sihir. Ilmu sihir belajar harus mengamalkan haram. Kan saya waktu kat Mesir dulu ada kawan-kawan yang memang belajar ilmu sihir. Dan dari tempat dia. Kalau saya bawa rombongan pergi Mesir, saya akan tunjukkan ni tempat biasa orang belajar sihir kat sini. Dia ada pasar sihir di Maghribi ada pasar sihir. Pasar sihir ni mana jual barang-barang pemujaan. Kan? Belajar harus mengamalkan haram. Tak boleh dah belajar test sikit lah, haram hukum ni. Supaya apa? Supaya faham, macam mana orang sihir ni buat sihir, dan macam mana kita nak mengatasi sihir itu. Itu antara contoh dia. Maksudnya hukum yang harus, ilmu-ilmu yang bahaya, ilmu-ilmu yang memang memudaratkan, itu hukum menuntut ilmu. Jadi hukum menuntut ilmu ni ada 4. Fardu ain, fardu kifayah, fardu kifayah aini, dan harus. Jadi sebab itu balik pada pembahasan kita bahawa hukum menuntut ilmu, maknanya 4 ni orang kena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian dalam hadis Nabi ada mengajarkan kepada kita untuk minta supaya ilmu kita tu bermanfaat dalam diri kita. Okey. Apakah ta'rifan ilmu tu bagi manfaat? Kan Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Ada juga kan ilmu yang tidak bermanfaat, kita minta lindung daripada itu. Ta'rifan ilmu bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Yang pertamanya, ilmu tu dapat menjawab keperluan hidup kita. Itu ilmu bermanfaat. Dia boleh menjawab keperluan hidup kita. Contoh hari ini, katakan tuan-tuan dalam bidang ilmu fardu kifayah aini, kan? Ilmu perubatan contoh, boleh menjawab keperluan hidup. Orang sakit ini macam mana nak buat? Orang ni macam mana nak buat? Dia boleh menjawab persoalan hidup. Itu ta'rifan ilmu bermanfaat. Jadi kita disuruh untuk belajar ilmu dan ilmu bermanfaat. Kemudian contoh, katakan tuan-tuan ada belajar lah ilmu apa ilmu betulkan kereta lah. Ilmu betulkan kereta, ilmu pomen, ilmu mekanik, kan? Ilmu tu boleh menjawab persoalan hidup kita. Ada orang rosak kereta, faham rosak tu dekat mana. Bermanfaat lah. Maknanya dia boleh menjawab keperluan kehidupan kita tu.
Itu masuk ilmu bermanfaat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ya, ilmu tu sangat luas. Tapi ada keperluan ilmu pada tahun 2019 yang lebih perlu daripada 1950 contohnya. Jadi tumpukanlah ilmu-ilmu yang boleh menjawab persoalan. Ada kadang-kadang ilmu 2019 ada ilmu-ilmu yang perlu didahulukan berbanding dengan tahun 1950. Contoh apa? Contoh. Katakanlah ilmu benda-benda mengenai teknologi digital sekarang ni. Kan, benda tu benda yang perlu belajar. Kan, orang yang belajar business admin dekat universiti, mungkin sebahagian teori-teori bisnes yang dia belajar tahun 60-an punya, tahun 70-an punya. Tapi budak-budak muda sekarang ni ilmu bisnes dia ni FB marketing lah, IG marketing lah, email marketing lah. Dia lebih jadi boleh berniaga daripada orang-orang yang masuk universiti kadang-kadang. Sebab apa? Ilmu digital marketing tu lebih cepat sampai. Kan, orang nak bisnes lebih cepat sampai daripada orang yang belajar teori-teori tinggi-tinggi ni. Kadang-kadang ada setengah-setengah ilmu tu perlu didahulukan. Sebab takrifan ilmu bermanfaat, yang pertamanya dia menjawab keperluan kita, keperluan kehidupan kita tu. Yang kedua, apakah takrifan ilmu bermanfaat? Kita belajar ilmu itu dia sehingga menjadi bahasa dalaman, sehingga menjadi bahasa dalaman kita, monolog hidup kita. Kalau tuan-tuan belajar ilmu agama bertahun-tahun, benda agama tak jadi bahasa dalaman, maknanya belum dapat manfaat ilmu tu pada tuan-tuan sekalian. Dia jadi bahasa dalaman. Sampai ilmu tu, contoh katakan kita dengar kuliah pagi, setiap pagi kita dengar kuliah dekat masjid negeri ni, dan ilmu tu jadi bahasa dalaman. Contohnya kita belajar ilmu pasal menjadi isteri solehah, tiba-tiba geram dekat laki, nak marah dekat laki, dia boleh stop. Tak boleh ni, berdosa ni lawan laki ni. Mana ilmu tu dia bermanfaat kat kita dah. Dia jadi bahasa dalaman yang stop benda-benda tak baik, ataupun bahasa dalaman untuk beri kekuatan buat benda baik. Contoh, ni kena taat pada mak ayah ni, kena taat ni Allah suruh ni, so ada kekuatan nak taat. Itu ilmu bermanfaat. Saya nak bawa satu kisah tuan-tuan sekalian. Saya dalam dunia diving, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia diving, jadi agak tinggi jugalah. Saya sampai kat instruktur, dan ini sudah Jabatan Bomba Malaysia sudah minta, dia panggil ilmu diving ni luas. Dari satu segmen diving dia panggil public safety. Public safety ni yang cari mayat, yang cari bahan-bahan bukti. Sekarang ni kita tengah sampai dah mengajar bomba lah. Saya tengah mengajar bomba Seremban ni. Hari ni pun ada kelas dia. Okey, satu cerita yang saya nak kongsikan adalah, setahun sekali saya dijemput untuk ke US tau. Dalam 3 tahun dah dalam seminar diving ni. Dia buat setahun 2 kali saja. Setahun sekali, tapi dia rotate tempat. Tahun ni dekat Florida, tahun depan di Las Vegas. Saya pernah tanya, Las Vegas tu padang pasir, mana ada laut, kenapa buat kat sana? Rupa-rupanya sana dia punya tempat seminar yang terbesar, dewan-dewan seminar Las Vegas dengan Florida. Florida tu di Orlando. Okey, satu hari saya dijemput, dan waktu tu tahun tu ada dekat Las Vegas. Bayangkan ustaz pergi Las Vegas tapi purpose dia adalah diving. Okey, rutin saya tuan-tuan sekalian, pagi saya akan pergi ke seminar, belajar. Petang saya balik, makan, saya akan tidur. Hari-hari rutin saya macam tu. Jadi dalam beberapa hari, waktu saya tengah makan petang tu, dah habis semua, grup instruktur ni kumpul tau. Muhammad, aku nak makan engkau sekali boleh? Boleh lah, kita makan sekali. Jadi sambil-sambil tu berbual-bual lah saya dengan dia. Dia kata, Muhammad, engkau tahu tak kita dekat mana ni?
Kita tahu, kita kat Las Vegas. Kau tahu tak Las Vegas ni apa benda kat sini ada? Kita kata apa benda ada? Kau Muslim kan? Muslim. Las Vegas ni upside down dengan Mekah, tahu tak? Kalau Mekah tu tempat untuk holy man, Las Vegas ni untuk macam evil man lah, untuk evil man. Upside down punya macam Mekah. Oh ya ke? Sini macam-macam benda ada tau. Oh ya ke? Tapi kan Muhammad, dia kata kan, aku tengok kau ada orang baik lah. Saya kata kenapa? Aku tengok kau punya rutin, pagi kau pergi kursus, petang kau balik makan, kau tidur lah. Macam-macam ada tau kat Las Vegas ni. Muhammad, dia kata aku rasa kau orang baik sebab aku nampak kau taklah pergi sana lah, pergi sini kan dekat Las Vegas ni. Tapi Muhammad, aku yakin kau baik bukan sebab Islam. Dia kata kan, kau baik bukan sebab Islam. Kami semua ni Scientology. Scientology ni orang yang tak ada agama tau. Dia bertuhankan sains. Ni guru-guru diving yang instructor, yang guru dan diving ni percaya pada sains, tak percaya pada Tuhan-Tuhan ni, tak percaya pada agama. Saya kata kenapa? Dia kata kami tak percaya pada agama, kami Scientology. Kalau betul agama boleh bawa orang jadi baik, kenapa orang Yahudi bunuh orang Islam di Gaza? Itu agama Yahudi. Kalau betul agama boleh bawa orang jadi baik, kenapa orang Buddha bunuh orang Islam di Rohingya? Kalau betul agama boleh bawa jadi orang baik, kenapa Bashar Assad bunuh orang Islam sendiri dekat Syria? Dia kata kami Scientology, kami tak percaya pada agama. Aku tahu kau ada orang baik, tapi aku yakin kau baik bukan sebab agama. Kau baik sebab kau tu baik. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan macam mana saya nak menjawab. Macam mana saya nak menjawab? Berselawat situ, Allah, apa aku nak jawab itu, Allah SWT. Yelah, kuliah kat masjid, biasa orang tanya, Ustaz, nak tanya ni Ustaz. Sila tuan. Ini kunut ni wajib ke sunat saya, kunut ni kan? Ceramah kat masjid, aku tanya bab kunut, bab ini orang tanya. Okey, aku percaya Islam ni dia tak bawa, maknanya agama dia bukan bawa orang jadi baik. Saya berkata, okey, itu pandangan kau lah kan. Tapi bagi aku pula, kan, Islam bawa orang jadi baik. Sebab apa? Sebab Islam agama yang bina monolog dalaman, bahasa dalaman kita. Islam bina bahasa dalaman. And sebab Islam berdasarkan tauhid yang jelas. Kita nak buat sesuatu kan, haram ni tak boleh, nanti Tuhan marah ni kan. Itu bahasa dalaman ini kena buat ni. Kalau tidak, nanti Tuhan marah ni. Itu bahasa dalaman. Sebab kita berdasarkan akidah yang memang jelas, akidah kita tu. Jadi Islam agama yang bentuk bahasa dalaman. Saya kata kat dia. Sebab itu orang yang tak baik sekalipun, kalau dia masuk Islam, dia terbentuk bahasa dalaman. Orang kalau convert nak masuk Islam sebab apa, tuan-tuan sekalian? Orang convert masuk Islam sebab apa? Paling kurang nak kahwin. Paling kurang nak kahwin. Nak kahwin tu apa? Baiklah. Sebab nak kahwin, nak bina keluarga, paling kurang. Tapi orang keluar daripada Islam sebab apa? Kita nak bebas, nak minum arak, nak berzina, nak duduk sekali. Tuan-tuan nampak tak? Kan? Orang convert masuk Islam sebab apa? Paling kurang nak kahwin, paling kurang. Itu alasan yang paling, dan bukan salah, bagus benda itu. Sebab nak bina keluarga, tak nak berzina. Kita nak bina keluarga betul-betul, paling kurang. Tapi orang kalau nak keluar daripada Islam, ni kalau kita cerita kat Indonesia kat mana, sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab nak duduk bebas lah, nak ni lah apa semua. Nampak tak nilaian sebuah agama tu apa? Jadi Islam bina bahasa dalam monolog dalaman. Dia stop kita daripada buat benda tak baik, ataupun dia encourage kita, bersemangatkan kita untuk benda-benda yang baik.